dan juga disayangi moderator kita pada pagi ini, Bonda Non, dan juga yang dikasihi ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada yang terus bersama dengan sahabat pencinta Al-Quran. Iaitu dalam bicara kita hari ini tentang Riyadus Salihin, berkenaan dengan taubat muka surat yang ke-8. Tak ada buku tak apa, kalau ada buku buka muka surat ke-8. Berkaitan dengan hujah kewajipan bertaubat terdapat dalam Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad dan kesepakatan para ulama. Okey, baik. Kepada yang angkat tangan tadi mungkin untuk bertanya dengan Ustaz tentang perkara-perkara yang ingin dipersoalkan, maka tidak mengapa, mungkin ada slot Ustaz lain. Ustaz tu nanti boleh kita sama-sama belajar untuk tanya tentang perkara-perkara yang berkaitan. Baik, hari tu kita dah masuk bab taubat. Hari ni hujah ataupun kewajipan bertaubat ini yang terdapat dalam Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Kenapa diwajibkan bertaubat? Kerana Allah sebut dalam Quran, surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Nampak? Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 31. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman. Mudah-mudahan kamu berjaya. Allah menyeru semua kamu bertaubatlah, wahai orang-orang yang beriman. Makna di sini jelas, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam tu mesti buat dosa. Kan? Dan Allah menyuruh kepada orang beriman bertaubat. Dan Allah mengungkapkan satu perkataan di belakangnya, mudah-mudahan kamu berjaya. Nampak? Perkataan berjaya. Siapa yang bertaubat, suka bertaubat, maka termasuklah orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya ini suksesnya, kalau kita ungkap perkataan berjaya. Berjaya dalam hidup bagaimana? Bonda Non sendiri pun boleh kata, anak saya berjaya. Berjayanya dalam hidup bagaimana? Mendapat peperiksaan yang terbaik. Ni anak-anak kita nak exam ni, 8 Januari, insyaAllah. Kita doa sikit insyaAllah. Kan? Anak saya berjaya. Kenapa kamu kata anak kamu berjaya? Sebab anak saya mendapat keputusan yang terbaik. Kamu mengatakan diri kamu berjaya. Kerana apa? Kerana kamu memiliki semua keinginan kamu. Kamu ada rumah, kamu ada kereta. Makna di sini, kejayaan sebenar kita bukanlah kejayaan yang kita sebut tentang materialistik. Kejayaan seseorang itu adalah apabila ianya bertemu dengan Allah tanpa membawa sebarang dosa. Hari ini orang sebut selalu berjaya ni dia mendapatkan kekayaan. Berjaya ini dia mendapat kemewahan. Kalau kita tengok kan, orang tu pakainya segak, pakainya kot, pakainya tat, dan kereta mahal, Mercedes. Mana orang tu adalah orang yang berjaya. Tetapi Allah nukilkan dalam Quran, mereka-mereka yang bertaubat itu tergolong dalam golongan orang yang berjaya. Kerana manfaatnya bukan saja dunia, tetapi manfaatnya di hari akhirat. Sebab tu Ustaz, saya nak jadi orang berjaya. Bertaubat. Kerana antara asbab rezeki itu sukar sampai kepada kita adalah asbab kemaksiatan kita. Maksiat ini berkait dengan dosa. Bila buat dosa, sukar rezeki datang. Bila buat dosa, sukarnya buka peluang rezeki. Maka siapa yang bertaubat, rezekinya datang. Mudah rezeki baginya. Tapi kita tak mau bertaubat. Ni masalah kita. Dan wahai orang beriman juga jangan sampai kita rasa diri kita ni dah baik. Ustaz saya solat. Ustaz saya solat. Ustaz saya duduk majlis ilmu. Ustaz saya baca Quran tak tinggal, zikir tak tinggal. Tapi bukan bermakna kamu perlu meninggalkan taubat. Sebab seruan Allah ini, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Wahai orang beriman, mudah-mudahan kamu berjaya.
merasa diri baik adalah satu benda yang perlu dielakkan. Dan merasakan diri belum jadi baik itu perlu. Supaya kita berusaha jadi baik. Dan berkata ulama sufi, merasakan diri itu kotor dengan dosa perlu agar sentiasa kita bertaubat. Jangan sekali merasakan diri kita tanpa dosa. Seolah-olah kita merasakan diri kita mulia. Terdapatnya sifat ujub dalam diri kita. Na'udzubillah. Bizalik. Nah, mesti bertaubat. Kan? Sebab itu bertaubat ini jangan tunggu saat datang kematian. Bertaubatlah saat kamu sehat. Bertaubatlah saat kamu kaya. Bertaubatlah saat kamu senang. Bertaubatlah saat kamu lapang. Kenapa saya sebut benda ni, tuan-tuan? Kadang ada orang bertaubat bila ditimpa musibah. Ada orang yang bertaubat bila ditimpa ujian. Ada orang yang bertaubat apabila kehilangan sesuatu. Tidak. Itu adalah teguran Allah. Supaya kamu ingat Allah datangkan ujian. Sebab itu, tuan-tuan hadirin yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, jadikan satu sifat taubat ini adalah rutin dalam harian kita. Sebab ia tersebut dalam satu kewajipan. Supaya kita berjaya. Tengok orang yang rajin beristighfar. Nabi sebut siapa yang beristighfar, maka mudah baginya akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Makna sebab istighfar. Istighfar itu apa? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Siapa yang astaghfirullah menangisi akan air mata taubatnya keluar, nangis, ya Allah, ya Tuhanku, banyaknya dosa aku, ya Allah. Banyaknya kekuranganku, ya Allah. Banyaknya. Sampai menangis air mata. Siapa yang menangis air mata ni, tuan-tuan? Air mata umat Nabi SAW yang menangis kerana dosa tidak akan disentuh oleh neraka Allah. Maka kata almarhum Al-Arif Billah, Pak Sumit. Pak Sumit ni sebut sebagai wali Allah. Dia kata apa benda nun? Bila kita menangis sebab dosa kita, air mata yang mengena pada tubuh badan sebab menangisi, takutnya sebab dosa kita ni, menangis kita mengalir air mata teringat dosa kita, air yang mengena pada tubuh, sesuatu tubuh kita takkan disentuh api neraka sebab tangisan tersebut. Lepas tu Al-Arif Billah sebut, bila kita menangis kan, ialah bila kita menangis ni, kita ambil air mata taubat tu, sapu pada seluruh badan kita. Supaya seluruh badan kita tidak terkena azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kan manusia ni bonda ni sendiri kan, kita ni nak menangis sebab dosa payah. Dia hati kita ni, dia ada satu sensor. Dia macam kereta. Kalau kita bawa kereta ya, hadirin jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kalau kita mengundur kereta kita ke belakang, bila sampai pada tempatnya, dia akan keluar titit. Maknanya semakin kena. Kalau kita langgar juga, rosaklah kereta kita. Faham? Cuma, apa yang saya dapat sebutkan, kadang-kadang kenapa kita tak boleh menangis? Ibu-ibu, kalau kereta dah lama tak basuh, kereta dah lama tak basuh, dia akan berhabuk. Bila berhabuk, kita hantar kedai, dia akan pakai wax. Dia akan pakai sabun. Dia akan pakai pencuci, chemical untuk bersih. So, bila bersih tu kita akan orang pandang, wah cantiknya kereta tu. Betul tak? Benda-benda yang dikasih. Bayangkan hati kita yang dah lama tak istighfar. Dah lama tak bertaubat. Hati kita tu berkeladak dengan kehitaman. Siapa istighfar satu kali, Allah hilangkan satu titik hitam dalam hatinya. Bayangkan hati kita ni, takkan kita nak cuci dengan chemical. Takkanlah kita nak cuci dengan chemical. Takkanlah kita nak cuci dengan sabun. Takkanlah kita nak cuci dengan benda-benda yang kita sebut tadi. Maka kita cucilah dengan zikrullah. Kita cucilah dengan istighfar. Kerana apa? Bila hati suci, hati kita ni, perbuatan kita jadi suci. Bila hati bersih, kita akan rasa tenang. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya hidup ini.
Kan? Bila hati baik, semua baik. Bila hati bersih, semua jadi bersih. Dia begitu. Sebab apa kata Ustaz, saya ni bertaubat. Usia saya 50 tahun. Ustaz, tapi saya bertaubat. Bila saya bertaubat tu, ya Allah, saya tak rasa apa-apa. Kosong. Kan? Saya solat rasa kosong. Saya sedekah rasa kosong. Saya ni rasa kosong. Tapi bila saya taubat, Ustaz, saya rasa kosong. Hati kamu tu masih tebal dengan kehitaman. Maka rajin istighfar. Kalau Nabi SAW istighfarnya 100 kali, maka kita ni jangan 100. Kalau boleh 1000 kali. Kalau boleh 2000 kali. Kalau istighfar 100, astaghfirullah. 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 Bila kita istighfar banyak kali, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Rajin istighfar. Bila mak istighfar, mak akan rasa tenang. Sebab tu kena hakis segala kotoran dalam hati kita seperti mana kereta dah lama. Ibu-ibu kalau rumah kita berhabuk, kita tak selesa. Bila rumah kita kotor-kotor, hati kita tak tenteram sebab tengok benda kotor. Tapi bila Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita, cegah hati kita, celik akal kita, hati kita mudah bersangka baik. Sebab apa kita selalu sangka buruk? Sebab berkerut hati kita dengan kehitaman dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok, kata Allah lagi dalam Quran mengenai surah Hud ayat yang ketiga. Maksudnya, hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Nampak Allah sebut? Hendaklah kamu mesti minta ampun kepada Tuhan kamu. Jangan kamu berhenti daripada minta ampun. Mesti kamu minta ampun. Jangan berhenti. Sampai bila? Sampai kita mati. Saat sebelum mati pun, wa taubatan qablal maut. Dapat bertaubat sebelum kita mati. Bayangkan hari ini, tadi pagi kita taubat. Usalli sunnata taubatan nasuha. Rak'ataini lillahi ta'ala. Waktu kita taubat tu tuan-tuan, hari ini pagi ni kita mati. Tapi sebelum mati tu sebab bertaubat. Masya Allah, kemuliaan. Ini kemuliaan yang besar. Dan tuan dirahmati Allah. Dan Allah sebut, hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Kemudian hendaklah kamu kembali taat kepadanya. Ayat ini. Ya. Tekan. Tekan merah tu. Apa tu benda, Non? Saya pun... Tak apa Ustaz, teruskan. Okey. Teruskan Ustaz. Maafkan Ustaz atas gangguan tu tadi. Tak, saya ingat mungkin dia nak berkaraoke dengan saya. InsyaAllah. Okey, kemudian. Baik. Hendaklah kamu minta ampun. Maka diseru kepada kamu supaya minta ampun. Dan setelah kamu minta ampun, kata Allah kemudian, hendaklah kamu kembali taat padanya. Maknanya, bila kamu dah taubat, jangan kamu buat lagi. Kamu balik taat pada dia. Kembali kepada jalan ihdinas siratal mustaqim. Maknanya kalau taubat, mesti kamu balik. Bila kamu bertaubat, mesti kamu balik taat. Jangan kamu jadi orang yang bertaubat, tapi kamu tak taat. Hak ni bahaya. Hak ni saya sebut lah. Hak ni bahaya. Sebab bila bertaubat, mesti ada keinginan taat. Tinggalkan taat. Tinggalkan taat maksud apa? Kembali pada taat, dapatkan kenikmatan ibadah, kembalikan asas pada kehidupan basic kita. Tidak aku ciptakan Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan beribadah pada aku. Sebab apa? Konsep taubat adalah setelah tinggalkan, kembali taubat, kembali taat. Maksud dia, Mak, jangan ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Maksudnya bila mana kita belajar untuk taubat, belajar juga untuk taat. Bukan hanya sekadar taubat, tetapi meninggalkan taat. Ini nak sebut. Maknanya bukan jadi sebahagian orang sebegitu. Supaya kita sedar. Jangan saat itu tuan-tuan hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, bila bertaubat, jangan sampai pada satu keadaan kamu tidak taat. Itu bahaya. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Makna di sini jelas kepada kita. Maknanya kalau kamu taubat tapi kamu tak ada ketaatan pun tak boleh.
Mesti balik semula taat. Apa yang taat ni maksud dia? Apa yang Allah suruh kamu buat, apa yang Allah Ta'ala larang kamu jangan buat. Ini fahamnya? Bagi kita jelas faham. Ustaz, saya dah taubat, tapi dia masih pakai ketat. Ustaz, saya dah taubat, tapi dia masih isap rokok. Ustaz, saya dah taubat, tapi masih dia buat perkara yang sama. Itu bukan kembali taat. Sedangkan Allah menyeru kepada kamu, setelah kamu taat, setelah kamu taubat, mesti taat. Taubat, taat. Taubat, taat. Taubat, taat. Dia tak lagi jauh. Taubat, taat. Taubat, taat. Cuma buang perkataan you dan be. You dan be dicabut, maka jadi taat. Taubat dan taat. Dua ni kena selari. Bila taubat, balik taat. Jangan kita kata, oh ya, aku menyesal lah buat dosa. Tapi dia tak taat. Dia masih meninggalkan kewajipan. Itu tak mau. Kalau boleh, bila taubat, menyeru terus melakukan kewajipan. Salat, tutup aurat. Tetapi dalam bertaubat, untuk kembali taat, bukan bermakna terus kena pakai purdah. Terus kena pakai tudung labuh. Terus kena pakai, kita apa? Pakai yang labuh-labuh. Tak. Hijrah. Bila taubat, kita hijrah nak jadi baik, slow-slow. Jangan semua nak cepat. Tak? Dia kata, Ustaz, mulai besok saya taubat. Kan benda nol? Kalau kita fikir, kan dalam konsep taubat ni kata, Ustaz, saya nak berubah. Bila saya berubah, tiba-tiba orang-orang laki-laki tu tak pernah pakai jubah, tiba-tiba pakai jubah. Bila nak berubah, bila kita taubat, mulakan dengan salat 5 waktu dulu. Bila kita betulkan salat, maka kita sedang betulkan kehidupan kita. Sebab apa? Kalau kita pakai jubah, kan tiba-tiba tak pernah pakai jubah, tiba-tiba pakai jubah. Lepas tu kita pakai kupiah macam saya ni. Tiba-tiba satu saat tu kita datang solat, imam tak ada. Pisau juga yuk. Takut kita yang pakai jubah ni kena jadi imam. Bila kena jadi imam, terkebil-kebil sebab kita baru berubah. Tuan-tuan. Tu takut juga. Sebab tu slowly. Maka belajar untuk solat. Belajar untuk jaga solat. Belajar sedikit demi sedikit. Bukan 360 darjah berubah. Ada orang yang berubah 360 darjah. Seperti mana baru-baru ni saya berforum perdana dengan Abang Ijam Medicine. Kan? Lagu dia taat. Apa lagu dia Tika dan Sini. Tika dan Kini. Dia biasa kita dengar lagu dia tu. Famous tahun 1990. Dia antara orang yang berubah 360 darjah. Berubah terus. Pada tahun 2022 berubah. Jadi 2023, jadi berubah. Masya Allah, tabarakallah. Dia dapat hidayah lah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Hak ni sebut. Makna, kalau kita berubah, slowly. Tetapi syaratnya, bila kamu taubat, mesti taat. Jangan kamu taubat, tinggal taat. Tak boleh. Maknanya kamu dah taubat, mesti menyeru diri kamu, membuat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Itu paling penting sekali lah. Dalam konsep taubat. Mesti taat, taubat, taat. Dan Allah Ta'ala sebut juga melalui surah At-Tahrim ayat ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh ini termasuk dalam taubatan nasuha. Dia ada dua taubat. Satu taubat yang biasa kita buat tu, dan juga taubatan nasuha. Tuan dirahmati Allah. Sebab tu sebaik-baik di antara kita mesti ada taubat nasuha. Sekalipun seumur hidup, satu kali. Sekalipun 2 bulan satu kali. Mesti mendidik diri kita dengan taubatan nasuha. Ini saya sebut lah. Taubat nasuha. Jangan tinggal taubat nasuha. Mesti taubatan nasuha. Saya sebut ni berkali-kali. Dan Allah sebut juga dalam Quran, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Sungguh-sungguh, tuan-tuan. Jangan main-mainkan taubat. Kejap taubat, kejap tak buat. Kejap taubat, kejap buat. Kejap taubat, kejap buat. Buat semula taubat. Buat semula taubat. Memang Allah tu Maha Pengampun. Tetapi jangan mempermainkan taubat kita dengan melakukan taubat berkali-kali. Na'udzubillah min zalik. Bila taubat mesti ada target. Bila taubat mesti ada
mesti ada disiplin. Bila taubat mesti istiqamah. Bila taubat mesti ada pendirian. Jangan hanya taubat tetapi tidak ada disiplin, istiqamah dan pendirian. Maka taubat itu hanya sekadar taubat di bibir tetapi tidak diluhurkan daripada keyakinan, perbuatan dan i'tikad. Maka mesti bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi orang yang bertaubat hanya sekadar taubat tetapi melakukan mungkar. Besok nampak orang baik, dia baru bertaubat, menjadi ikutan pada dia kita. Wallahu a'lam. Okey. Mengenai surah At-Tahrim ayat ke-8. Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan taubat. Tengok. Abu Hurairah melaporkan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, demi Allah, percayalah, setiap hari saya mohon kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya lebih 70 kali sehari. Kata Nabi SAW, saya mendengar Nabi Muhammad SAW menjelaskan, demi Allah, percayalah, setiap hari saya memohon ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya lebih 70 kali sehari. Nabi SAW bertaubat 70 kali. Nabi maksum, ahli syurga, tempat Nabi syurga, confirm syurga, maksum. Tapi Nabi bertaubat lebih 70 kali. Kenapa Nabi bertaubat banyak-banyak? Supaya menjadi ikutan kepada umatnya. Nabi kata Nabi buat. Manusia kata manusia tak buat. Beza dengan Nabi. Kita cakap tapi kita tak buat. Nabi SAW cakap, Nabi buat. Ini antara benda yang kita kena write the point. Bila Nabi sebut, Nabi buat. Bila Nabi sebut, mesti kita buat. Apatah lagi bila Allah firman dalam Quran, jadikan satu ketaatan setelah kamu bertaubat, mesti kita buat. 70 kali apa? Iaitu merujuk pada istighfar. 70 kali merujuk kepada istighfar. 100 kali. Ini nak sebut ni bagi kita faham, bagi kita jelas. Kadang-kadang kita tinggalkan perkara-perkara yang simple. Kalau istighfar pun 70 kali, alhamdulillah. Dimaksudkan dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar yang paling ringkas, astaghfirullah. Kalau nak panjang sikit, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu boleh juga. Kalau astaghfirullah pun sudah memadai. Kalau Nabi 70 kali, kita kena 70,000 kali istighfar. Kalau Nabi 70 kali, kita kena 7,000 kali istighfar. Kalau boleh banyak-banyak. Istighfar ni fleksibel. Tengah masak pun astaghfirullah boleh. Tengah baca berah pun astaghfirullah. Tengah potong sayur pun astaghfirullah. Tengah bawa kereta pun boleh astaghfirullah, astaghfirullah. Semua boleh. Apa-apa boleh. Cuma jangan dalam tandas. Dalam tandas tu dilarang sama sekali lah. Astaghfirullah. Bukan dilarang sebab apa, tempat tu tak sesuai. Saja-saja mak-mak tengah duduk. Tapi kalau dalam majlis ilmu, jangan istighfar dulu. Dengar dulu majlis ilmu keutamaan. Jangan berzikir. Bukan makna dilarang. Tapi makruh orang berzikir. Melainkan mendengar majlis ilmu tu adalah keutamaan. Jangan kita zikir. Sebab Nabi sebut orang yang, ulama sebut, antara orang yang mendengar majlis ilmu sudah mendapat pahala zikir. Makna istighfar pun sudah memadai. Tetapi kalau duduk majlis ilmu tak perlu istighfar. Kerana orang yang duduk dalam majlis ilmu sudah mendapat keampunan daripada Allah. Jelas. Keampunan dapat, rahmat dapat, mustajab doa pun dapat. Kalau nak berdoa boleh. Doa dalam hati. Ya Allah, bagi aku sihat. Bagi aku sampai Ramadan, ya Allah. Berilah aku peluang untuk beribadah pada bulan Ramadan. Bagilah pada tahun baru ini, ya Allah, aku sihat tubuh badan. Minta dalam hati kita. Wallahu a'lam. Jelas nak? Dan dirahmati Allah. Dan pada hadis yang kedua, Agar bin Yasar Al-Muzani melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, mintalah ampun kepadanya, kamu percayalah, saya sendiri bertaubat. Saya sendiri bertaubat 100 kali setiap hari. Maknanya aku bertaubat sebanyak 100 kali setiap hari. Tadi 70, ni 100. Dua-dua pendapat ni masyhur. Diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Mana datang 100 kalau tak 70?
Mana datang 70 kalau tak 100. Pokok pangkal dia Nabi bertaubat setiap hari. Dalam jumlah yang besar. Janganlah kita jadi manusia yang kurang bertaubat daripada Nabi. Sebab Nabi ahli syurga. Bahkan kita belum tentu syurga. Macam mana kita boleh kurang bertaubat kepada Allah? Hari-hari kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya? Baik. Kita lihat pada nota kaki yang ketiga, Abu Hamzah, nama sebenarnya Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang sahabat, asal namanya adalah Abu Hamzah, yang bertugas sebagai pembantu peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadam Nabi. Khadam Nabi, khadam sepatu Nabi disebut sebagai Anas bin Malik. Anas bin Malik ni Nabi doa. Kaya, Nabi doa, ramai anak. Betul-betul ramai anak. Dapat harta yang banyak. InsyaAllah. Buat ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Baik. Anas bin Malik bekerja sebagai pembantu peribadi Nabi SAW. Menceritakan, Nabi Muhammad menjelaskan, percayalah Allah lebih gembira menerima taubat hambanya dibandingkan dengan kegembiraan seorang daripada saudara-saudara yang bertemu semula dengan untanya selepas dia disesatkan oleh Allah di gurun yang luas. Apa maksudnya? Tuan-tuan rahmati Allah. Maknanya Allah gembira menerima taubatnya daripada seseorang yang ketika mana di satu tempat gurun ni sebut tak ada padang pasir. Dekat unta dia tu ada makan minum. Ada bekalan makanan, adalah bekalan minum. Tiba-tiba Allah sesatkan dan unta dia hilang. Tuan-tuan bayangkan kita di satu tempat tersesat dan sesat tu tak ada bekalan makanan dan minum. Dan apabila kita jumpa sesuatu bekalan makan dan minum, kita akan rasa gembira, kita akan rasa seronok. Tetapi seronoknya Allah menerima taubat hambanya lebih daripada itu. Bayangkan kita di suatu situasi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saat kita ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di saat kita sesat, kita bawa unta. Disebutkan ada satu orang pun ni, dia bawa unta. Lepas tu dia bawa unta, tuan-tuan, lepas tu dia penat, dia rehat. Tiba-tiba dia rehat, unta dia lari. Bila unta dia lari, makanan, minuman semua kat unta tadi. Tuan-tuan, semua dekat unta dia tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah, dengan dalam hati keadaan resah, tiba-tiba unta tu datang. Tuan-tuan, kita dah lapar, kita dah haus, tapi makanan dan minuman kat unta yang sesat tadi, unta yang lari tadi, tiba-tiba datang. Gembira tak kita? Gembira. Tuan-tuan dirahmati Allah, lalu pun dia pantas memegang kembali, datang bertemu dengan, lalu pun dia pantas memegang tali pengkat unta tu dengan hati yang terlalu gembira. Dia pun berkata, Ya Allah, Engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu. Sebab seronok unta dia datang setelah dia sangat memerlukan di saat itu tersasul. Kerana dia terlalu gembira kedatangan unta dia tadi yang sesat. Dalam unta tu pegang makanan, minuman. Tetapi kegembiraan Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada itu. Menerima taubat hamba-hambanya yang datang bertaubat kepada hambanya, yang selalu bertaubat kepadanya. Gembira lagi Allah daripada seseorang yang kehilangan unta, lalu unta datang kepadanya membawa makanan dan minuman yang dibekalkan tadi. Kegembiraan itu tak digambarkan. Begitulah Allah gembira ketika mana seseorang itu datang bertaubat kepadanya. Kenapa kita tak bertaubat? Sedangkan sifat ini mendatangkan kegembiraan Allah untuk menerima taubat hambanya. Hamba aku ni selalu bertaubat. Allah gembira bila orang gembira, bila Allah gembira dengan sifat kita, datangnya kita pada Allah minta ampun. Bayangkan Allah give everything pada kita. Tuan-tuan, kalau anak-anak kita datang dengan sesuatu yang menggembirakan. Contoh dia datang, Mak, ini keputusan SPM. Saya dapat 10A, Mak, Alhamdulillah. Kita gembira tak? Gembira. Lepas gembira kita buat apa? Anak nak makan apa? Anak nak apa? Segala hajat akan ditunaikan. Kita akan peluk, kita akan kasih, Ya Allah, seronoknya anak aku ni dapat 10A. Bayangkan gembiranya Allah kepada hamba-Nya setelah bertaubat. Hamba-Ku ni bertaubat, apa yang dia minta pasti aku bagi. Hamba aku ni selalu bertaubat. Allah mesti mengatakan apa jua hajat kita, insya-Allah Allah kabulkan dengan hajat. Tuan-tuan, gembiranya Allah pada seseorang yang suka bertaubat. Tuan-tuan, kalau kita seperti saya sebut tadi, anak-anak datang bawa berita gembira,
kita pura seronok, kita akan bagi apa yang dia nak. Bayangkan kalau Allah gembira dengan sifat yang kita ni suka bertaubat. Rasa-rasa hidup kita aman tak tuan-tuan? Rasa-rasa hidup kita gembira tak? Sebab apa yang kita buat, Allah suka. The most important, bila sesuatu perkara yang kita buat, Allah suka, insyaAllah, everything will be okay. Everything will be okay. Tapi kalau kita buat satu benda yang Allah tak suka, everything is not okay. It's not okay. Everything. Ya ke Ustaz? Tengok ada orang tak solat kaya, tak solat banyak harta, tak solat. This is called istidraj. Maknanya Allah bagi. Sebab Allah dah tahu tempatmu adalah neraka. Yang sedikit tak bersyukur, apatah lagi yang banyak. Sebab tu antara satu sebab kita bersyukur atas nikmat adalah memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sebut ni. Supaya kita jelas, supaya kita faham. Menggembirakan sesuatu diri kita dengan taubat. Bahkan Allah gembira kepada hamba-Nya yang suka bertaubat dan Allah gembira untuk menerima taubat hamba-Nya. Maknanya kita ada kena satu sifat adalah supaya Allah gembira dengan perbuatan tersebut. Allah suka, sukanya Allah tu bukan suka seperti manusia. Kerana sifat itu, percayalah Allah lebih gembira menerima taubat. Allah suka, makna gembira tu Allah suka pada hamba-Nya yang bertaubat. Dan Allah satu sifat afu. Allah bersifat afu yang maha pengampun yang memberi taubat. Dan siapa taubat, Allah nak bagi taubat. Nikmat kepada orang taubat adalah keampunan. Jangan tinggal. Kita ni kata kadang, ya Allah malasnya aku nak bertaubat. Rasa macam penat nak bertaubat. Jangan pernah lelah. Siapa yang berhenti bertaubat, rugi. Seolah-olah dia tidak mahu meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, benda non jelas? Ke kurang jelas? Ya, jelas Ustaz. Kurang faham? Saya ulang daripada Assalamualaikum. Tak perlulah. Jadi pukul 9 suku kita buka soalan ni, benda non boleh tak? Okay, boleh. Sebab Tak apa, boleh. sangat rangkat-rangkat tapi tak ada yang nak menjawab ni. Okey, baik. Okay. Kita sikit lagi nak. Okey. Satu lagi hadis. Bab taubat ni panjang sikit. Kelebihan bertaubat ni panjang. Dan kemudian kita akan masuk bab, lepas taubat kita akan masuk bab sabar. InsyaAllah. Satu persatu. Kita kena banyak taubat. Sebab usia meningkat, tarikh kematian semakin dekat. Maka kena banyakkan taubat. Semoga kita mendapat istirahat di alam barzah yang penuh keseraman. Allahu a'lam. Nah, biarlah kita ni diketawakan orang tak melepak malam, tak pergi bercuti. Bukan masalah cuti tak cuti itu tak ada masalah lah, kita satu orang yang suka bercuti. Tapi jangan sampai kita lupa bertaubat. Okey, baik. Kita sambung sikit lah. Satu lagi. Sekali kita buka soalan. Mak-mak nak tanya soalan, tanya. InsyaAllah lah. Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, percayalah pada waktu malam Allah Ta'ala membukakan tangannya bagi menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada waktu siang. Membukakan tangan. Okey, mak, di sini kita mengaji tauhid sikit ya. Allah ini bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama seperti makhluk. Bila ayat ini menerangkan Allah Ta'ala membuka tangannya bagi menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada waktu siang. Tangan ni mak merujuk kepada kudrah, kehendak dan kekuasaan Allah yang memberi keampunan. Makna, percayalah, kata Abu Musa Abdullah bin Qais, Allah Ta'ala membukakan tangan, membukakan keampunan bagi menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada waktu siang. Dan pada waktu siang Allah membuka pintu keampunan menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Begitulah keadaannya terus menerus sampai suatu masa apabila matahari pagi terbit di sebelah barat,
apabila itu terjadi, tidak lagi diterima taubat sesiapa pun. Sampai bila-bila? Selagi mana matahari tidak terbit daripada belah barat, maka selagi itulah dibukakan baginya pintu taubat. Disebutnya aiban rahmati Allah. Kita nak jelaskan perkara ini. Antara Allah tak mengampuni dosa-dosa orang tu, pada malam hari dia buat dosa tapi dia cerita pada orang pada siang hari. Hak begini Allah tak ampun. Tapi kalau kita buat dosa malam hari, siang hari kita taubat. Tapi pada siang hari kita buat dosa, malam hari kita bertaubat. Allah sentiasa membuka ruang keampunan dan taubat pada kita. Tapi jangan cerita ke orang. Semalam nak bagi tahu ni, aku pergi disco. Semalam kau tahu tak, aku pergi ni kan, oi gila kau, aku pergi jumpa perempuan-perempuan seksi. Aku buat ni. Itu satu kesalahan. Allah dah menutup aib kita, jangan pula kita membuka aib. Allah tidak membuka aib hamba. Kenapa pula kita perlu membuka aib hamba? Aib kita sendiri. Allah tutup dah, siang hari kita buat dosa, malam kita bertaubat. Bila bertaubat, siang hari, malam tu Allah tutup segala dosa kita, Allah ampun dosa siang. Sebenarnya, setiap kali kita solat, setiap kali itulah Allah ampun dosa kita. Sebab tu bila kita buat dosa malam hari, terlakukan dosa, terlanjur membuat dosa, maka bertaubatlah pada siang hari. Kalau siang hari kita banyak dosa, banyak buat dosa, maka bertaubatlah kita pada malam hari. Sampailah satu saat tutup pintu taubat, bila mana matahari terbit pada belah barat. Taubat sesiapa pun Allah Ta'ala tidak akan terima. Wallahu a'lam. Hak ni satu benda yang kita kena ingat. Maknanya pada siang hari buat dosa taubat. Bila malam hari buat dosa kita taubat. Sampai bila-bila, sampai akhir hayat. Wallahu a'lam. Dan juga satu lagi. Abu Hurairah melaporkan, Nabi Muhammad menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan, sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, Allah terima taubat orang tersebut. Allah terima. Jaminan, kata Nabi, siapa yang taubat sebelum berlakunya matahari terbit daripada belah barat, maka Allah Ta'ala terima dah segala amalan-amalan kita dan juga taubat kita. Tapi jenis kita ni satu je, malah nak bertaubat. Maknanya di sini adalah satu sifat, kena selalu bertaubat. Siang buat, malam taubat. Malam buat, siang bertaubat. Jangan putus sehari pun untuk bertaubat pada Allah. Tak kira lah kita muda. Alah ustaz, saya muda. Lambat lagi nak mati. Alah ustaz, rasa tak berlaku kok kiamat. Tengok matahari terbit daripada timur. Semua dia kata begitu. Sampai satu saat berlaku saja terbit daripada belah barat, ketakutan dia dalam melakukan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Okey, benda non, insya-Allah kita berhenti takat tu dulu. Kita belum habis lagi bab taubat. Berkaitan dengan taubat, insya-Allah nanti kita akan sambung. Wallahu a'lam. Dipersilakan untuk bertanya soalan. Okey, baik. Mungkin ada yang nak bertanya. Ustaz beri peluang untuk kita mengajukan persoalan. Silakan. Puan Nur Adida angkat tangan. Nak bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Setiap taubat tu adakah mesti diiringi dengan solat taubat? Kalau hanya beristighfar macam mana Ustaz? Okey, terima kasih yang bertanya kepada Bonda Noraida. Duk mana Bonda Noraida? Duduk Petaling Jaya. Oh, duk Petaling Jaya. Petaling Jaya PJ sana lah, Masjid Haji Kamarudin. Dekatlah tu dengan Masjid Bulat. Oh ya ke? Bolehlah jumpa saya. Saya pergi ngajak sana ke? Oh ya ke? Orang mana Bonda Noraida? Orang Perak, asal Perak tapi dah lama menetap di sinilah. Oh ya, kau Perak lah. Kita pun tak apa. Salat sunat taubat. Salat sunat taubatan nasuha. Dia sunat. Yang wajib adalah bertaubat daripada dosa. Okey, dapat tak poin tu? Solat sunat tu sunat. Kalau kita buat lagi baiklah. Baik-baiknya buat. Ya. Tetapi duduk seorang-seorang mengenang dosa, mengalirkan air mata, itu dikira sebagai taubat. Oh, beristighfar lah. Sambil beristighfar lah. Kalau lebih baik kita melakukan solat sunat, lalu duduk kita di tikar sejadah, mengingati dosa dengan istighfar, itu lebih baik. Itu yang terbaik lah. Itu lebih baik. Atau lebih baik bila menangis pada sepertiga malam,
lepas kita taubat nasuha, sujud lamakan dengan membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Saat kita taubat tu, saling sunat taubat tu, saat kita baca kuliah, lepas tu sujud terakhir minta ampun banyak-banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Habis saja. Kita sujud lama-lama minta sungguh. Tapi jangan bahasa Melayu batal solat. Sebut dalam bahasa Arab. Doa mesti dalam bahasa Arab walaupun dalam ketika solat waktu sujud. Doa sesungguh. Tapi La ilaha sebaik illa tu 40 kali Ustaz. macam mana? La ilaha illa anta tu 40 kali. Ada merujuk pada amalan-amalan orang terdahulu ataupun orang soleh mengatakan la ilaha illa anta tu 40 kali. Tak baca pun tak apa. Bukan satu kewajipan. Tetapi kalau baca apa-apa juga baca saat sujud. Sebab tu saya selalu katakan bacalah doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang maha pengampun suka mengampunkan dosa, maka ampunilah dosa-dosaku. Itu lebih baik. Lepas tu istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Cuma tak sewajibnya salat. Tetapi wajib bertaubat daripada dosa. Tapi kalau salat, itu lebih baik. Bahkan dengan istighfar. Itu lebih cantik. Wallahu a'lam. Sujud kita pada banyak Ustaz. kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Kan? Tapi tiba-tiba orang kata, Ustaz saya tak boleh nak taubat lah sebab nak kena solat sebelum taubat lagi. Tak semestinya taubat itu kena solat. Contoh orang yang sakitnya bonda ya. Kan orang kena stroke, duduk sepuli badan. Bila dah kena stroke ni, dalam hatinya terdetik kenang dosa, ya Allah apalah dosa aku. Aku ni banyak dosa, ya Allah. Duduk dia solat tak? Dia tak solat kan? Maka dia kenang dosa, dia menangis, dia, ya Allah aku minta ampun. Itu pun sudah dikira sebagai taubat. Wallahu a'lam. Kalau banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Sebab kalau bersyarat taubat, orang sakit tak boleh taubat lah. Kalau kena solat syaratnya. Ya. Mesti wajib adalah bertaubat daripada dosa. Menginsafi, menyesali, tak buat lagi, berazam. Itu kalau orang sakit taubat, orang sakit apa? Kita sebut sakit stroke kan, sepuli badan. Cuma mulut je boleh cakap. Kalau mulut tak boleh cakap, tapi boleh tengok, tapi tak boleh cakap, mata je boleh tengok orang. Tapi dia dalam hati dia terdetik dengan dosa-dosa, ya Allah. Mungkin ni sebab dosa-dosa aku, ya Allah. Aku terima, ya Allah. Terdetik hati dia. Taubatlah tu. Menginsafi, menyesali, tak ulang lagi, berazam untuk sakit. Berazam untuk tidak lagi buat. Itu kira taubat. Tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita sihat, buatlah sekali dengan solat. Itu lebih baik. Wallahu a'lam. Okey, benda lagi. Ya, mungkin ada lagi. Kita ada masa lagi untuk tamatkan program ini. Kita ada lagi masa untuk bagi peluang untuk para jemaah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Salam. Dipahamkan kan Ustaz, kalau kata kita tak buat solat fardu, tak qada solat fardu, kita tak boleh solat sunat taubat tu kan Ustaz kan? Sunat yang tidak berwaktu tu, solat sunat yang tidak berwaktu. Baik. Boleh Ustaz bagi penjelasan? Dia begini sebenarnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Bertaubat ni hukum dia wajib. Qada juga hukum dia wajib. Sambil qada, sambil kita taubat. Okey, contoh kita orang yang meninggalkan solat. Dua kategori kata ulama. Kalau kita tinggalkan solat tak sengaja, maka kita wajib qada. Tak perlu kita taubat. Tapi kalau kita tinggal sengaja, maka wajib qada, wajib kita bertaubat. Makna taubat tu apa? Tak tinggal solat lagi dengan sengaja, tak ulangi dan berazam jangan buat lagi. Tinggal solat dengan sengaja. Maka sambil kita menggantikan, sambil itu kita solat sunat. Faham? Ya, faham. Okey, terima kasih Ustaz. Keutamaan kita adalah qada. Qada ni adalah hutang kita dengan Allah. Sambil ganti, sambil beramal. Maknanya kalau sepertiga tahajud tu, kan, kita boleh, sebab waktu qada solat ni fleksibel. Bila-bila waktu kita boleh buat kan? Maknanya kalau contoh kita bangun sepertiga malam, kan, pada 10 Ramadan terakhir, mesti buat solat sunat qiyam mulai. Maka ramai yang tak datang sebab tak qada solat lagi.
Jadi macam mana? Okay, contohkan kita ada program khas. Okey, program khas masjid 10 malam Lailatul Qadar, maka ada tahajud, qiyamul semua tu kan. So ramai yang tak datang sebab belum qada solat. Bayangkan kalau macam mana kalau orang-orang yang jahil baru mendapat hidayah usia 50, tinggal solat 30 tahun atau sejak balik dia tinggal solat, maka daripada 35 tahun dah dia tinggal. Maka datang Ramadan dia berubah. Bila datang Ramadan takkan dia tak rebut malam Lailatul Qadar. Betul? Ya. Sambil ganti sambil beramal. Penting. Jangan Ya. tinggal amal. Okey, Mana faham. Sambil beramal. Faham penjelasan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz ya. Yang salahnya jangan kita buat sunat sampai kita lupa kita ada qada salat. Ya. Sambil ganti sambil beramal. InsyaAllah. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Jelas penjelasan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Oh ya, awak macam nak berkata? Nak tanya sikit. Apa ni, baru ni lah ada seorang ustaz. Ustaz ni popular kat lah tapi tak payah sebut lah nama. Dia cakap tentang qada solat lah. So dia kata okey, bagi orang yang macam apa? Orang jahil lah kan. Kita kata zaman jahil macam ustaz kata tadi lah, tinggal solat 35 tahun kan. Kalau macam tu dia kata, tak payah qada. Yang dah lepas tu tak payah qada. Zaman jahil tu lupakan. So sekarang ni dia kata fokus buat solat sunat qabliyah dengan ba'diyah. Banyakkan yang itu dia kata. Lepas tu saya pun tersentak kat lah. Kita duk dengar setakat ni yang lain je cara dia. Macam yang ustaz kata tu kan, kita fokus pada qada. So macam mana tu? Okay, terima kasih. Saya begini, pendapat saya mengajilah, pendapat ulama saya sebut ni bukan ialah keadaan sebegini pun kita faham. Saya pun sendiri tak pastilah. Saya kalau yang popular tu mak boleh ikut lah. Cuma saya mengaji setiap apa yang ditinggalkan perkara wajib. Kita bukan jahil mak. Kita bila syahadah, kita bukan orang yang masuk Islam. Kita dah lama Islam. Takkan kita tak terdedah dengan perkara Islam. Contoh, kita dengar azan. Automatik kita tahu benda tu untuk solat. Betul tak mak? Kan? Tuan rahmati Allah. Ya, betul. Kan? Automatik kita tahu. Kita tak jahil. Kita tahu tapi kita sangat malas untuk kita solat. Itu saja. Maka ayat tersebut kadang-kadang kita kena dengar penjelasannya. Tuan rahmati Allah. Kena dengar penjelasan betul-betul. Tuan dan rahmati Allah Subhanahu taala. Sebab itu adalah satu kepentingan lah. Kalau kita kata tak perlu ganti, wallahu alam, mak kena tengok rujuk balik. Sebab kalau kita ni bukan Islam, mungkin kita tak perlu ganti sebab kita mu'alaf. Betul? Sebab kita baru masuk Islam. Tengok jika kita pernah pendapat mufti terlalai daripada menunaikan solat fardu, maka hendaklah kita menggantikan solat fardu itu semampu kita. Kerana itu dikira hutang yang wajib kita lansaikan. Kalau Nabi SAW, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka adalah hutang kepada Allah itu lebih berhak dilansaikan. Kami berpandangan, kata mufti dalam Bayan Linnas, bahawa menyegerakan qada solat fardu itu adalah keutamaan bagi saudara dalam hal ibadah. Namun dibenarkan bagi saudara melakukan solat sunat yang bersebab. Contoh solat duha, tahiyatul masjid. Juga digalakkan agar saudara memperbanyakkan bersedekah dan berbudi kepada manusia. Semoga dan berbudi kepada manusia. Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita semua. Kata mufti, tidak menjadi kesalahan untuk kita melakukan qada, tetapi juga contohnya juga dibenarkan bagi saudara melakukan solat sunat yang bersebab. Contoh solat duha, solat tahiyatul masjid, solat apa lagi? Gerhana bulan, gerhana matahari.
Benda-benda tu yang bersebab tidak menjadi kesalahan. Jelas tak maksud saya? Ya, jelas. Jelas. Yalah, kita faham macam tu lah kan. Kita faham. Sebab tu saya kata kena tanya tuan-tuan. Okay lah, Sebab benda ni pun Ustaz kita ni lebih terperinci sebenarnya. Orang kata kalau kita solat tu nak qada masa zaman kita remaja dulu kan, zaman kita lalai tu kan, tak terhitung, mungkin kita tak ingat berapa banyak kita dah tinggal solat tu. Okey, bila dah zaman-zaman purba ni, zaman-zaman yang dah lanjut usia kan, dah tidak ada keuzuran untuk melaksanakan solat untuk kita cover balik kan, mesti ada yang kita tak termampu nak buat. Kita buat sekadar kita termampu sampai kita beristighfar. Sebab kata Ustaz kata tadi, istighfar tu penting. ya, saya sebab tu kata maka hendaklah kita menggantikan, kata mufti dalam satu statement, jika kita pernah terlalai dalam menunaikan solat fardu, maka hendaklah kita menggantikan solat-solat fardu itu semampu kita. Semampunya, yes, itu sepatutnya. Sampai menentukan. Sebab kita, Islam itu telah mudah, tidak membebankan umatnya. Tapi kalau boleh, jangan sampai kita mengambil ringan tentang qada solat. Ya, betul. Tetap Buat kena sekadar yang mampu. tetap kena qada. Tapi jangan sampai meninggalkan, seperti saya sebut tadi, jangan sampai kita keutamaan ganti solat. Tapi bukan bermakna kita tak boleh melakukan solat sunat yang lain. Yang lain, ya. Sebut. Faham. Jelas. Ustaz boleh bertanya soalan? Ya, sila. Lagi berapa minit kita ada ni bunda nak? Lagi ramai Dia yang lebih kurang 5 minit saya bagi peluang Ustaz. okey, sila. Baik. Silakan. Silakan bertanya tadi. Bukankah kalau Okey, sila bunda lah. Puan Latifah, teruskan. Teruskan. saya Puan Aina Latifah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i kan, kita sebenarnya wajib mengqada solat kita daripada melakukan solat sunat. Bukankah begitu? Tetapi ada dalam keadaan-keadaan tertentu sajalah yang kita boleh buat solat sunat tu. Tapi kalau kita rasa solat qada kita itu masih belum cukup, jadi kita lakukan qada. Betul? Macam tu kan Ustaz? Okey, baik, terima kasih. Seperti mana saya ulang tadi, mengutamakan solat qada. Mengutamakan. Kalau kita rasa banyak solat qada, qada ni waktunya fleksibel, bunda Latifah. Ya. Maka bila fleksibel, solat-solat tertentu sebagian orang dia menjaga solat sunat rawatib, bukan satu kesalahan, 12 rakaat. Contoh, kita ada solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau bonda di masjid, adakah bonda qada ataupun solat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Solat sunat. So 2 rakaat. So kita solat sunat dulu dan kemudian qada lepas solat subuh, adakah dibenarkan? Dibenarkan. So Kalau kita sunat qada subuh. boleh. Ustaz, tapi macam ni Ustaz. Katalah kita bangun subuh ya. Bangun subuh waktu tahajud. Okey, instead of kita solat tahajud, kita buat solat qada sebab kita rasa kita ada banyak hutang lah. Adakah kita akan mendapat pahala tahajud itu? menghidupkan malam tersebut. Menghidupkan malam tersebut ibadah. Tahajud ini adalah waktu. Ya. Solat tahajud adalah solat yang dilaksanakan pada sepertiga malam. Dan pada niat kita, usalli sunnat tahajud, itu solat tahajud. 2 rakaat. Tapi kalau kita menghidupkan dengan zikir, juga mendapat pahala menghidupkan ibadah pada sepertiga malam. Jelas? Okey. Jelas. Cuma kalau kita boleh ambil sedikit masa dengan buat 2 rakaat only. Sebab tu solat yang dikatakan solat bersebab, solat sunat tahajud. Usalli sunnat duha, usalli sunnat tahiyatul masjid. Kalau kita rasa tak perlu benda lain, cuma duha, solat sunat tahajud ni dia special sebab waktunya hanya pada waktu tersebut. Faham Bunda Latifah? Okey. Macam waktu duha. Waktu duha pun specially hanya pada waktu duha dan sebelum 15 minit sebelum zuhur. Maka kita ambil 2 rakaat, kemudian kita qada. Selesai? Ya. Faham di situ. Maknanya kita bolehlah buat solat-solat yang lain tu. Boleh, cuma mengutamakan qada itu perlu. Okay. Contoh,
contoh sebagai kita jahil. Kan kita juga perlu mengambil selain daripada qada, hutang, membayar hutang, selagi itu juga kita boleh menambah amal. Hutang kena, contoh bonda Latifah ada hutang dengan orang. Contoh, bonda Latifah bayar hutang, adakah bonda hanya membayar hutang? Tidak mencari untuk keperluan hidup? Okey, faham. Faham? Okey, bonda non hutang dengan saya. Dulu bonda non pernah pinjam dengan saya RM300 sebab dia beli jubah abaya. Dan kemudian bonda non kerja untuk bayar hutang je. Dia tak nak benda lain, dia nak bayar hutang saja. Dia tak perlu duit untuk makan, dia tak perlu duit untuk anak-anak dia tak perlu duit bayar sewa, dia tak boleh bayar kereta. Dia cuma bayar hutang je hidup dia. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Saya kena utamakan keperluan saya juga. Lapar saya nanti kan, nak tak makan kan, kebuluh nanti kan. So maknanya sambil membayar, sambil juga ada keperluan. Maknanya sambil kita beramal. Faham Bunda Latifah? Di situ faham. Jelas. Faham. Maknanya kita boleh, maknanya saya pernah terdengar tu, tanpa kita menghabiskan solat qada kita tidak boleh buat solat sunat. Itu tujuan saya pun ada bertanya. baca dekat Facebook. Saya juga ada baca, bukan Facebook, ada TikTok satu ustaz yang sebut. Lihat pada penjelasan. Jangan lihat kepada satu tak jawapan sampai orang awam pun keliru. Sebab saya ada baca di TikTok tu, dia sebut benda tu. Dan ketika mana dia sebut tu, orang pun ramai. Selama ni, jadi maknanya Bonda Latifah, besok tarawih jangan solat tau. Kita jangan sebut pasal tarawih Ustaz. Bila kita sembahyang tarawih tu, kita berniat untuk qada solat subuh kita walaupun kita mengikut imam. Boleh ke macam tu Ustaz? Because itu juga Bonda cakap bab benda tu. Bonda, saya sebut bonda ada tinggal solat, tarawih jangan pergi. Boleh tak? Tak boleh. Kita pergi tarawih, Tak. kita untuk Pasal tadi bonda kata, ada saya dengar tak boleh solat sunat lain kalau belum qada puasa. Qada solat wajib. Maknanya kalau kita qada solat wajib nanti, kita masih banyak. Maknanya kalau bulan Ramadan kita jangan solat tarawih. dia macam ni Ustaz. Kita pergi solat tarawih untuk mendapat fadilat tarawih itu, tetapi instead of kita berniat untuk solat tarawih. Itu saya faham. Cuma boleh tak begitu? Jangan kita duduk solat tarawih sebab kita belum qada solat. Tu je soalan dia. Soalan tu jawab ya atau tidak. Boleh tak? Nak pergi ke tak solat tarawih tu? Sebab kita nak qada solat. Kalau kita nak pergi solat tarawih, kita utamakan solat tarawih tu lah. Sebab ada fadilat yang lebih banyak di situ. Sebab kita tahu waktu tu ada, cuma hanya pada waktu Ramadan saja. Masa kita solat, ganti tetap ganti. Okey, saya sebut. Ya, faham. Kenyataan utama tadi, kita tak boleh solat sunat kalau tak ganti qada. Maknanya kalau situ tarawih kita kena tinggal lah. Boleh. Kena solat Ustaz. Kena pergi tarawih juga. Sambil Berwaktu. Cuma Bonda Latifah. Okey, soalan kedua Bonda Latifah kata apa? Ustaz, boleh tak saya niat qada? Boleh, tapi solat tarawih hanya 2 rakaat. Paling boleh kita qada pun solat subuh, betul? Betul. Okey, boleh. Cuma ni kami mengaji dengan guru kami. Pastikan yang wajib itu dipisahkan dengan sunat. Lebih afdal. Jelas? Yes. Okey, jelas. Okey, faham. Okey. Nampaknya kita dah baik Ustaz. Kalau perbuatan imam tu bersolat tarawih, tapi dia berniat sebagai imam tarawih lah, tapi kita berniat sebagai mengkhadakkan solat subuh kita tu bagaimana Ustaz? Boleh, tak menjadi masalah. Cuma hari ni kitab kita Riyadus Salihin, bukan fiqh solat. Ya. Okey. Maaf Ustaz, faham. Okey.
Okey, faham. begitulah juga persoalan yang kita bincangkan. Maknanya kita lari daripada topik perbincangan. Tak apa, kita maafkan. Ustaz, okey, kadang kita ni orang kata macam mana nak cakap takut sangat kan? Takut sangat dosa-dosa kita yang lalu kan. Jadi kita macam tak nak tangguh nak tanya soalan ni juga. Nak tanya juga. Okey, kita faham di situ. Dan baiklah, alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz ya. Ada nak tanya lagi? Ada kan? Sebab ada bunyi soalan tadi. Saya nak menjawab apa yang Bunda Latifah sebut tadi. Okey, silakan. Okey, sebab kan niat tu kita. Niat, kita takkan suruh imam tu kodok untuk niat untuk kita. Niat tu disekalikan ketika mana tarawih. Tapi satu-satu niat pun tidak menjadi masalah ataupun sekali disebutkan lafaz niat tersebut. Cuma saya pesanlah Bunda Latifah, memecahkan antara qada dengan sunat tu lebih baik. Sebab bila kita pecahkan qada dan sunat, qada dan yang wajib dan juga sunat dengan yang wajib, itu lebih afdal kerana lebih banyak pahalanya. Mengikut kaedah fiqh memisahkan sunat yang wajib. Contoh, solat kita puasa sunat 6 dengan puasa qada Ramadan. Memang ada pendapat yang mengatakan boleh. Cuma lebih afdal memisahkan kerana puasa sunat 6 cuma ada pada bulan Syawal. Tetapi puasa qada panjangnya daripada Syawal sampai Syakban. Jelas Bunda Latifah? Betul Ustaz, saya setuju. Okey. Faham Ustaz. Muka Puan Latifah faham ya dan jelas dengan penjelasan Ustaz itu. Cukup terpinci sekali Ustaz bagi saya. Cukup dah terpinci sangat-sangat dah. Dan mungkin yang masih lagi nak lanjutkan lagi dengan ni, boleh kita tengok rakaman tu insyaAllah. Dan nampaknya setakat ini sahaja pertemuan kita Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Alhamdulillah. Minggu ya betul insyaAllah. Alhamdulillah, jazakallah khair al-fadhil Ustaz Muhammad Zukri atas perkongsian ilmu ini mengenai taubat ini. Ya, sebagaimana Allah SWT itu telah mensyariatkan taubat ini kepada para hamba-Nya sebagai penyucian diri daripada dosa-dosa dan keterlanjuran melanggari perintahnya dan kembali kepada Allah SWT yang Maha Pengampun. Allah ini Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Itu kita kena ingat tu, Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Dan apa yang penting, bertaubat itu wajib dan perlu disegerakan dan jangan kita tangguh-tangguhkan. Dan agar setiap hamba-Nya sentiasa kembali mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga ini memberikan kita manfaat, memberi kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan Ustaz, kita jumpa lagi Ustaz kan? Dan para jemaah sekalian, tutup dulu dengan tasbih kafarah Ustaz. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Terima kasih semua insya-Allah. Boleh. Sama jumpa lagi. Kalau kelas saya bicara bab lain boleh, tentang solat boleh. Tapi itulah, dia akan jadi panjang sebab fiqh ni panjang. Betul. Setuju. Setuju Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama.